أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sambung ke sesi pengajian muka surat 82 latihan bacaan izhar halqi. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu apakah pengertian izhar, apakah pengertian halqi. Izhar secara bahasa menjelaskan, menerangkan. Okey, menyatakan. Halqi maksudnya kerongkong. Bahasa kita kerongkong lah, orang Arab halqum. Okey. Halqi itu bahasa kita kerongkong, bukan leher tuan-tuan, leher itu luar. Okey, kerongkong. Jadi kita tengok dulu penerangan. Okey, penerangan. Pengertian izhar dari segi bahasa menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Okey. Izharuddin maksudnya menjelaskan agama. Izharus syai' menjelaskan sesuatu. Okey, itu dari segi bahasa. So, dari segi bahasa, kalau kita kata ni hukum apa? Hukum izhar. Dari segi bahasa tak dapat tuan-tuan. Okey, dia mesti dilihat daripada segi istilah. Macam contoh solat. Solat dari segi bahasa doa. Okey, so doa yang macam mana? Kalau kita kata doa, orang kita ni memahami doa tu dengan angkat tangan, kemudian baca doa. Macam doa lepas sembahyang ke, doa nak makan ke. Orang kita akan menganggap begitu. Okey, so tak dapat daripada segi bahasa. Maka mesti dilihat daripada segi istilah. Apa dari segi istilah? Mengeluarkan setiap huruf yang bertanda sukun dari makhrajnya tanpa menambah sifat dengung. Okey, bila dia kata mengeluarkan setiap huruf yang bertanda sukun dari makhrajnya, maksudnya huruf tu yang pertama, huruf tu huruf mati. Okey, huruf mati. Dan dia ada tanda mati. Tanda mati macam nun, atas dia ni ada tanda mati. Ada huruf yang mati tak bertanda mati. Okey, ada huruf mati yang tak bertanda macam ni. Macam huruf alif. Okey. Huruf alif, huruf ya' mat, dia mati macam ni. Latifun. Okey, ya' mat ni mati tapi tak diberi tanda mati. Tak diberi tanda seperti inilah. Okey. Dia bertanda sukun tapi tak diberi tanda sukun. Okey. Pertama sekali huruf tu sukun. Yang kedua, dan huruf yang sukun tu kita keluarkan daripada makhrajnya, tempat keluar dia. Maksudnya kita sempurnakan makhraj nun tu. Nun makhraj dia dekat mana? Hujung lidah tekan ke lelangit atas. Okey, liman, man, tu maksudnya kita sebut nun ni keluar daripada makhrajnya. Ada yang nun disebut tapi tak keluar daripada makhrajnya, ada hukum ikhfa. Okey, nun disebut tapi tak keluar daripada makhrajnya. Yang ni kena keluarkan daripada makhrajnya, daripada tempat keluarnya. Maksudnya hujung lidah tu, okey, hujung lidah tu kena sempurnakan, ditekan ke lelangit atas tanpa menambah sifat dengung. Bila dia kata tanpa menambah sifat dengung, bermaksud ada sifat dengung secara asli tapi tak boleh dipanjang-panjangkan. Kita boleh tekan hidung kita, okey, tutup hidung kita, kita sebut liman, nampak tu dia ada tekanan di rongga hidung. Ada sifat dengung, cuma kita tak boleh sebut liman panjang. Gitu tak boleh. Sekadar asli saja, liman gitu saja, tak boleh liman panjang. Okey, yang tu lebih. Okey, kaedah izhar halqi
Penting ni tuan-puan, fahami. Izhar halki berlaku apabila nun sukun, ni nun sukun, ni nun mati ni, ataupun tanwin bertemu salah satu 6 huruf kerongkong. Hendaklah dijelaskan sebutan nun sukun dan tanwin dengan disempurnakan makhraj nun sukun. Maksudnya pertama, jelaskan nun sukun, maksudnya nampakkan sebutan dia tu. Nampakkan, jelaskan sebutan dia tu. Macam mana nak nampakkan sebutan dia tu? Disempurnakan makhraj nun sukun dan tanwin. Bagaimana nak sempurnakan makhraj nun sukun dan tanwin? Iaitu bahagian hujung lidah ditekan ke bahagian lelangit atas, hampir ke gusi atas. Maksudnya hujung lidah kita, bahagian hujung lidah yang dekat dengan gigi tu hujung lidah, pangkal lidah tu dekat dengan anak tekak. Hujung lidah tu ditekan ke bahagian langit atas, tempat huruf nun lah, tempat huruf N, nun dengan N sama, dan dikekalkan sifat asliah dengung. Maksudnya memang dia akan automatik ada, automatik ada sifat asliah dengung ni. Sifat asliah dengung tu maksudnya huruf nun ni dia ada sifat asliah, nama dia huruf nama dia gunnah, nama bahasa Arab dia gunnah, bahasa Melayu kita dengung, tanpa memanjangkan sifat dengung tersebut. Dia ada tapi tak boleh panjang-panjangkan. Bagaimana kita nak kenali hukum izhar halqi? Kita tengok pada nun sukun ada tanda ni. Kalau tuan-puan tengok tanda ni je, maka izhar halqi lah. Kalau nun sukun tu ada tanda ni, maka izhar lah. Hukum dia izhar. Dan tanwin ni adalah tanwin sedari. Tanwin tarukib nama dia. Tarukib, ta, ra, kaf, ya, ba. Tarukib, tanwin selari, tanwin yang tersusun. Tarkib tu yang tersusun, maksudnya tersusun rata lah. Manakala pada huruf izhar halqi, 6 huruf kerongkong tu hanya terdapat tanda baris, tak ada tanda sabdu. So kalau kita nak kenali hukum macam izhar, kita tengok melalui tanda pun kita dah boleh tahu. Maksudnya ada tanda nun ni ada tanda mati. Nun ni ada tanda mati. Tanwin selari macam ni, tanwin 69, orang kita panggil tanwin 69. So huruf dia hamzah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. So dia 6 huruf lah. Kadang kita tak ingat ni 6 huruf ni, tapi kita boleh tengok pada tanda. Dekat nun tu ada tanda mati, tanda kepala kha. Ni kepala kha ni, dia buang titik letak kat sini. Ada kata kepala ha, ada ulama kata kepala ha, ada ulama kata kepala jim. Tak kisahlah. Dia ada dia punya sebab-sebab. Kalau kita belajar mendalam ada ulama panggil dia kepala kha dari kalimah khafif. Dari kalimah khafif. Ada ulama kata kepala ha dari kalimah istarih. Ada ulama kata kepala jim dari kalimah jazam. Tapi tak apalah, tak ingat pun tak apa, tak tahu pun tak apa daripada kepala apa. Yang penting tahu ni adalah tanda sukun. Bila ada jumpa tanda sukun ni, maka sempurnakan makhraj nun. Macam mana? Hujung lidah naik ke langit atas, tekan. So senang je. Hukum izhar halqi ni senang. So sama-sama kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'auna yan, tak boleh. Wa yan'auna tak boleh. Wa yan'auna tu pun tak boleh. Satu tadi wa yan'auna terpantul bertabaluk suara. Lagi satu wa yan'auna tu pun tak boleh sebab dia panjang sifat dengung tu. Sentuh, terus gerak, terus pindah. Wayan, sentuh, au, terus. Wayan auna. Ada tanda ni, tanda mati ni. Min ahadin. Ni dalam satu kalimah, ni dalam dua kalimah, ni dalam dua kalimah tanwin. So kita boleh dapati hukum izhar halqi ni, dia boleh berlaku dalam satu kalimah. Nun mati bertemu dengan huruf-huruf
izhar halqi iaitu huruf kerongkong nun mati bertemu hamzah dalam satu kalimah, bertemu ha dalam satu kalimah, bertemu nun mati bertemu ain dalam satu kalimah. Okey. Yang ni dalam dua kalimah. Okey, yang ni dalam kalimah, sepatutnya letak satu kalimah ni. Okey, yang ni dalam dua kalimah dan ni dalam dua kalimah. Tanwin tidak boleh tidak, mesti dalam dua kalimah. Okey. Sama-sama. Wa yan'auna min ahadin azabun alimun tanwin selari bahasa kita, tanwin tarqib, tanwin 69 ni, itu bahasa tanwin 69 ni, jumpa dia sempurnakan makhraj. Tanwin tu nun sukun yang lepas kita dah bahas ya. Ada muka surat 80 kita dah cerita tanwin tu apa, hakikat tanwin. Tuan-puan boleh tengok video kita, rakaman ke apa ke, tengok. Okey, muka surat 80 punya. Azabun alimun. Seterusnya, yanhauna min hadin. Okey. Sanamun hiya. Okey. Seterusnya, huruf ain ni huruf ha. Selepas nun mati, tanda mati, huruf ha. Selepas nun ada tanda mati, huruf ha. Selepas tanwin selari ada huruf ha. Okey. Seterusnya huruf ain. Okey, selepas nun yang tanda mati ada huruf ain. Okey, nun mati yang tanda mati ada huruf ain. Tanwin selari ada huruf ain selepasnya. Okey. So, sama-sama. Wali an'amikum min ilmin sami'un alimun. Okey, dia tak boleh wali an'amikum. Wali ana tu tak boleh. Wali an'amikum, dia tak boleh. Tu bertawalud ataupun panggil terpantul punya. Okey, seterusnya tanhituna. Okey, min haitsu ajran hasanan. Okey, tak boleh bela. Ajran hasanan. Kalau dia bela, dia jadi izhar bi gunnah. Izhar bi gunnah. Dia sekarang ni izhar halqi ni, dia tak ada sifat, dia tak boleh panjang sifat dengung dia tu. Okey. Sebenarnya orang kata tak ada dengung pun ya juga. Okey, tak ada dengung pun ya juga. Kalau kita cerita lebih sedikit mendalam, ada sebahagian qurra daripada sebahagian pandangan, daripada pandangan qurra, mereka kata ada sifat dengung tapi tidak dipanjangkan sifat tersebut. Ada sebahagian pandangan daripada ulama-ulama mazhab Nahu seperti Al-Farra, okey, dan yang lain-lain. Okey, mereka berpandangan bahawa kalau nun mati pada hukum izhar ni memang tak dengung. Memang tak dengung. Maksudnya tak ada dengung lah. So, kita meraihkan dua-dua pandangan. So, kalau ada guru yang mengajar ni tak dengung, maksudnya ya juga. Sebab pandangan mazhab Nahu, okey, kebanyakan ulama-ulama Nahu, kalau ada guru yang mengajar, dia ada sifat dengung asli, tapi tak dipanjangkan je sifat dengung tu, tak dipanjangkan, dia ada. Maka ia pandangan kebanyakan ulama-ulama qurra. So kita raihkan dua-dua.
Ada guru kata ni tak ada dengung. Okey, tak ada dengung, tak ada dengung. Tak dengung lah, tak dengung pun ya juga. Cuma kalau diikut pada pada hukum ni, okey, pada hukum pada pengertian ni dia kata tanpa menambah sifat dengung. Tanpa menambah sifat dengung maksudnya dia ada dengung. Ada dengung cuma tak dipanjangkan sifat dengung. Okey, kalau ada kita tengok satu buku kita belajar dengan guru, dia kata tanpa dengung. Tanpa dengung, tengoklah kalau guru tu syarah tanpa dengung tu dengan sesuai pandangan mazhab ulama-ulama nahwu, maka tak ada dengung lah. Okey, boleh tuan-puan, so jangan gaduh-gaduh. Ni dalam kitab Tamhid Ibnu Al-Jazari ada bagi tahu perkara ni dalam bab hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum izhar. Hukum izhar ada bagi tahu. Ada dua pandangan berkenaan izhar ni, ada yang ada dengung, ada yang tak ada dengung. Dah ada dengung kat sini maksudnya dengung asli, tak dipanjangkan. Yang tak ada dengung ni memang dia kata tak ada dengung lah, sebab pandangan dia begitu. Okey, pandangan dia mengatakan kalau hukum izhar ni memang tak ada dengung. Gitu je. Okey. So seterusnya, fasayunghiduna. Lagi sekali, fasayunghiduna. Okey, fasayunghiduna gitu. Jangan fasayunghiduna. Jadi ikhfa, nun mati tu tak nampak, tak jelas, tak diangkat tak diangkat ujung lidah. Fasayun tu dia kena fasayun, yun. Okey, fasayun ghiduna. Okey, min ghislinin, min ghislinin. Okey, ajrun ghairu, ajrun ghairu. Okey, seterusnya, min khairin, min khairin, liman khashiya, liman khashiya. Okey, nun mati bertemu kha. Okey, ni nun mati bertemu rin, tanwin bertemu rin, tanwin bertemu kha. Okey, latifun khabirun, latifun khabirun. Okey, seterusnya kita ulangi lagi sekali tuan-puan, sama-sama. Okey, kita just baca je. Setiap ni 2 kali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'auna, wa yan'auna min ahadin, min ahadin, azabun alimun, azabun alimun, yanhauna, yanhauna min hadin, min hadin, salamun hiya, salamun hiya, wali an'amikum, wali an'amikum. Seterusnya, min ilmin, min ilmin, sami'un alimun. Sekali, sami'un lagi sekali, sami'un alimun. Okey, seterusnya, tanhituna, temuha, tanhituna min haitsu,
min haitsu ajran hasanan فسينغضون من غسلين أجر غير من خير لمن خشي لطيف خبير Okey, seterusnya kita pergi ke latihan bacaan izhar mutlaq. Okey, izhar mutlaq. Surat yang sama 82. Okey, cara baca sama, kaedah semua sama. Pengertian izhar sila rujuk penerangan atas. Okey, kat atas ni kita dah beritahu. Okey, izhar tu kita ambil dari segi istilah mengeluarkan huruf yang bertanda sukun, okey, dari makhrajnya. Ya, ini pada hukum nun mati lah. Okey, nun mati atau tanwin tanpa menambah sifat dengung. Maksudnya bila nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu ya ni, kita jelaskan sebutan nun mati tu, makhraj hujung lidah, tempat keluar nun mati iaitu hujung lidah dia tekan ke langit atas tanpa tambah sifat dengung, tak boleh panjang-panjang lah. Okey. Okey, boleh. Atau pengertian izhar. So pengertian izhar ni, yang ni tanpa sifat dengung, tanpa menambah sifat dengung, maksudnya berkaitan dengan huruf-huruf yang ada gunnah, nun mati ke, tanwin ke, mim mati ke. Kalau huruf-huruf yang lain dia akan pakai juga yang ni. Okey, dia akan pakai juga dia punya ni pengertian dia. Yang ni dia tambah sifat dengung ni sebab dia berkaitan nun mati. Kalau contoh ya, okey, ya, okey, mengeluarkan setiap huruf yang tanda sukun dari makhrajnya. So ya ni tanda sukun dari makhrajnya, ya di tengah lidah. Okey, khoy, nampak khoy, tengah lidah tu naik ke langit atas kan, khoy. Tu so pengertian izhar ni dipakai kepada semua yang huruf yang bacanya izhar. Okey, kaedah. Okey, belakang sikit. Okey, kaedah izhar mutlak berlaku apabila nun sukun bertemu huruf waw dan ya dalam satu kalimah. Okey, sepatutnya waw dan ya ni hurufnya huruf idgham ma'al gunnah kan. Huruf idgham ma'al gunnah nun mim waw ya. Mim ya nun waw. Minu. Biasa orang panggil minu. Okey, mim ya nun waw. Tapi kat sini dia tak jadi hukum idgham. Sebab dia berlaku dalam satu kalimah. Kenapa dia tak jadi hukum idgham? Pertama sekali, idgham ma'al gunnah hukum dia ada dengung, dipanjangkan dengung ke kadar 2 harakat. Idgham ma'al gunnah, nanti kita jumpa idgham ma'al gunnah nanti. Penjumpa nanti idgham ma'al gunnah akan relate dengan hukum izhar mutlak ni. Okey, sebab buku ni disusun ikut bacaan, nak baca bukan ikut hukum tajwid. Kalau buku ni kalau buku tajwid, okey, kitab-kitab tajwid, mereka akan belajar dulu idgham ma'al gunnah, baru belajar izhar mutlak. Sebab apa mereka akan belajar idgham ma'al gunnah baru izhar mutlak? Itu susunan dalam tajwid. Mereka akan belajar izhar dulu, kemudian akan belajar idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, okey, kemudian izhar mutlak. Itu susunan hukum tajwid. Tapi di buku ni disusun untuk
belajar membaca sambil bertajwid. Belajar membaca dan bacaan tu bertajwid. Belajar membaca bukan belajar membaca dah Quran, belajar baca daripada asas. Kita belajar daripada alif, ba, makan baris atas, baris bawah, baris depan, alif mat, waw mat, ya mat. Okey, ya mat dulu, waw mat. Kemudian kita belajar sebutan sukun, tanwin. So dia naik. So buku ni disusun untuk membantu masyarakat Melayu Islam kita, belajar daripada zero. So dia akan sesuaikan dengan dia punya tujuan buku ni. Tujuan buku ni, matlamat buku ni untuk bantu golongan yang mana. Kalau orang tu nak belajar tajwid, dia akan buka kitab tajwid. So tak adalah yang baris atas, baris bawah, baris depan tu semua. Yang contoh-contoh banyak-banyak ni semua tak adalah. Okey. So hendaklah dijelaskan sebutan nun sukun dan tanwin. Nun sukun saja. Dia tak ada tanwin tau, sebab dia tak berlaku pada tanwin. Kalau tanwin saja bertemu ya, dia akan confirm automatik idgham al-gunnah. Okey. Nun sukun dengan disempurnakan makhraj nun sukun, iaitu bahagian hujung lidah ditekan ke bahagian langit atas hampir ke gusi dan dikekalkan sifat asliah dengung tanpa memanjangkan sifat dengung tersebut. Sama kaedah izhar mutlak dengan kaedah izhar halqi ni. Kaedah izhar halqi ni sama. Maksudnya kita sempurnakan makhraj nun sukun, hujung lidah kita naikkan ke langit atas. Hujung lidah naikkan ke langit atas dan tak boleh panjangkan suara dengung tu. Dengung tu. Dengung tu tak boleh. Tanda dia pun sama. Pada nun sukun ada tanda ni. Dan huruf waw dan ya hanya tanda baris. So kenapa dia tak dibaca izhar mutlak? Bila kita tengok huruf waw dan ya ni adalah huruf idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ma'al gunnah. So kenapa dia tak masuk juga idgham ma'al gunnah? Dan tuan-tuan akan dapati hukum izhar mutlak ni dia akan ada jenis 4 ni jenis dia. Ni kadang bunyanun, ad-dunya, dia akan ada 4 jenis ni saja, tak ada lain. So kenapa? Sebab pertama, idgham al-gunnah hanya berlaku dalam 2 kalimah. Yang ni pula berlaku dalam 1 kalimah. Nun mati bertemu waw dalam 1 kalimah. Kalau idgham al-gunnah, nun mati bertemu waw dan ya dalam 2 kalimah. Itu satu. Yang kedua, disebabkan idgham al-gunnah tu berlaku dalam 2 kalimah, maka tak didengungkan bila nun mati bertemu waw. Dia akan memberi syak atau zon atau confuse kepada pendengar. Pendengar sama ada apa makna bagi kalimah ni satu. Sebab idgham ma'al gunnah, contoh saya sebut min waqa, mereka dah dapat detect mim dengan nun, min waqa, satu kalimah, min waqa. Dia dapat detect min waqa, dia dapat detect tu kalimah tu apa, makna dia apa. Kalau ni didengungkan sinwan, maka sin dia akan dia nak detect sin tu apa. Dia akan macam tu. Jadi meragukan daripada sudut pendengar lah apa makna kalimah tersebut. So sama-sama tuan-tuan, sinwanun. Sinwanun, qinwanun, qinwanun, bunyanun, bunyanun, ad-dunya, ad-dunya. Just touch je hujung lidah ke langit atas. Ni senang lah. Ni senang. Baik, itu sahaja. So ala kulli hal, kalau tuan-puan nak tengok dia baca dengan izhar ataupun ada guru cakap tak dengung, betul juga ya tuan-puan, tak dengung. Tak dengung, maka tengok dia punya ni, ada tanda ni. Tengok ni, nun tu ada tanda mati tu.
Ada guru kata baca tak dengung tu betul juga, sebab mazhab Nahu, ulama mazhab Nahu mereka kata tak dengung pada hukum izhar ni, izhar mutlak dan juga izhar halki. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Share-sharekan, sebar-sebarkan. Terima kasih banyak semua yang menonton. Jazakumullah khairul jazak. Semoga ada pahala untuk saya. Okey, dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam penghasilan kitab ini, untuk ibu ayah, untuk guru-guru, okey, siapa sahaja, dan sebar-sebarkan agar lebih banyak manfaat tersebar, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.